Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak sambung lagi untuk bawah tajuk trigonometri, iaitu menentukan bilangan penyelesaian bagi persamaan trigonometri dengan menggunakan lakaran graf. Okey, sebelum ni kita dah belajar macam mana nak lukis graf sin, cos dan tangent. Kenapa kita nak belajar soalan lukisan sin, cos, tangent tersebut? Sebab dalam soalan kertas 2, selalunya soalan akan minta awak melakar graf sin ataupun cos ataupun tangent. Kemudian dia akan minta untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan trigonometri. Okey, macam mana bentuk soalan tersebut? So, cikgu pergi kepada contoh soalan. So, cikgu nak awak bagi perhatian betul-betul. Sebab benda ni kalau awak faham, dia akan jadi sangat mudah. Senang-senang awak dapat jawapan. Praktis. Sebabnya soalan ni boleh bentuk rutin. Ni adalah soalan bentuk rutin. Bila awak diminta melakarkan graf, itu masih lagi soalan rutin. Mencari penyelesaian menggunakan kaedah graf, itu masih lagi soalan rutin. Soalan non-rutin ni, kalau dia dah bagi lakaran graf tersebut, awak kena tentukan apakah persamaan trigonometrinya y sama dengan apa. Itu yang akan menjadi satu masalah bila soalan non-rutin yang keluar. Dia terbalikkan bentuk soalan. Jadi untuk awak bagus dalam soalan bentuk non-rutin, awak kena faham dulu soalan rutin. Macam mana kaedah secara forward tu dapat. Okey, barulah kita ada idea untuk menyelesaikan soalan yang backward. Okey. So dekat sini cikgu akan tunjukkan macam mana menjawab soalan satu ni, soalan contoh. Okey, yang pertama soalan tu minta lakarkan graf y sama dengan 1 tambah sin 2x. Okey, dia nak suruh lukis y sama dengan 1 tambah sin 2x. So dekat sini yang paling utama dia nak daripada 0 hingga 2 pi. Ni awak kena pasti dia nak 0 hingga 2 pi. Lagi dia nak apa? Dia nak graf y sama dengan 1 tambah sin 2x. So kita akan draw dulu paksi. Kita akan draw paksi. Okay. Sorry ya kalau cikgu ambil masa sikit draw ni. Okay. Ini paksi Y. Kat sini paksi X. Okay. Bila y sama dengan 1 tambah sin, maksudnya 1 ni dia berdiri sendiri. Ada dua sebutan. Sin 2x, kalau kita tulis balik sebenarnya y sama dengan sin 2x tambah 1. Maksudnya kita kena ada graf y sama dengan sin 2x, kemudian dia terangkat 1. Okey, maksudnya kat sini kita punya kita punya paksi x ni dah bukan dekat sini, bukan dekat kosong, y kosong. Kita terangkat 1 sampai y 1 ni. Grafnya akan terangkat macam tu. So kat sini kosong, sini negatif 1, sini 2. Okay. Kemudian kita tengok kat sini, dia nak sin 2x. Sin 2x,
Maksudnya D awak ada berapa? Kalau X, 1X tu ialah 2D, maksudnya satu putaran lengkap dia akan dapat 2D. Jadi kalau 2X ada berapa D? Ada 4D. Ada 4D. Bila 4D maksudnya ada 2 putaran lengkap. Ingat, graf sin akan bermula pada 0, 0. Bila dia terangkat, okey, sekarang ni paksi X awak ni kat ada putus-putus sebab dia terangkat 1. Jadi dia akan jadi, okey, akan draw sehabis baik. So garis ni dia akan pergi ke berapa ni? 2 pi. Kat manakah pi? Pi kat sini. Pi. Okey. Boleh? Okey, ini untuk lakaran graf Y sama dengan 1 tambah sin 2X. Amplitude dia mesti 2. Amplitude dia 1. Tapi dia punya sesaran dia sampai 2 lah kat sini. Sebabnya dia punya apa paksi X dia dah terangkat 1. Dan titik minimum dia berada di Y0. Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan B. Yang inilah kita nak belajar hari ini. Seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama, lakar satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan X tambah 1/2 pi sin 2X sama dengan 1/2 pi. Ui, macam mana nak buat ni? Okey. Soalan ni, dia punya trik, kita kena gunakan persamaan daripada persamaan trigo yang diberi di atas. Untuk kita gantikan dekat soalan bawah ni, soalan lakaran persamaan penyelesaian, nak ganti apa? Cari yang sama macam ni, 1 tambah sin 2X. Mana-manalah boleh dapatkan sama sebab kita nak masukkan Y yang ada dekat sini. Pasal tak persamaan kat sini dia tak ada Y. Persamaan kat sini tak ada Y. Jadi macam mana kita nak gantikan Y tersebut? Okey. So dekat sinilah yang awak kena pandai, kena ada idea. Okey, kita mulakan dengan persamaan daripada B. So dia bagi X tambah 1/2 pi sin 2X sama dengan 1/2 pi. Kita ada dekat atas ni Y sama dengan sin 2X. Nampak tak? Dia dah ada hampir sama kat sini. Masing-masing ada sin 2X. Apakah yang membezakannya? Sebenarnya ada 1/2 pi, sini ada 1/2 pi, sini ada X. Dan di sini pula dia ada Y, kat belakang ni ada tambah 1. Okey, sampai sini boleh? So, untuk selesaikan soalan ni, ingat ya untuk mudah nampak, cikgu suka jadikan soalan ni dia jadi sebaris. Cikgu tak suka nampak pecahan ni sebab pecahan ni menyusahkan cikgu memikir. So, cikgu selalunya step pertama cikgu akan permudahkan bentuk. Itulah step pertama yang paling kita kena prinsip yang kita ada dalam penyelesaian matematik. Permudahkan bentuk untuk kita permudahkan kaedah kita untuk menjawab soalan. So macam mana kita nak mudahkan bentuk? So kita nak hilangkan per 2 ni. 2 ni dah macam mengganggulah pandangan kita kan. Okey. So nak hilangkan 1/2. 2 ni nak hilang kena semua darab 2. Ingat ini adalah satu sebutan. 1/2 pi sin 2X ni adalah satu sebutan. Ingat ya, sebutan dipisahkan oleh tanda tambah dan tolak serta sama dengan. So kat sini ada berapa sebutan? Kat sini ada 3 sebutan.
X 1/2 pi sin 2X dan juga 1/2 pi. Cikgu terpaksa back to basic satu-satu supaya nak bagi awak semua faham. Okey. So penerangan cikgu ni agak lambat sebab cikgu nak awak faham betul-betul. So nak hilangkan, nak permudahkan bentuk supaya 1/2 ni nampak lebih mudah, kita akan darab semua dengan 2. So kita akan dapat 2X tambah pi sin 2X sama dengan pi. Okey. Sampai kat sini, okey. Kita dah boleh nampak sikit dah. Dah ada yang hampir sama, iaitu sin 2X ni dah ada rupa sin 2X dan perkali dia nampak pi je. Nampak? Depan sin 2X ni perkali dia mesti satu ni. Kat depan ni sebenarnya ada 1. Jadi perkali kat sini pi. Macam mana pi kita nak tukarkan jadi 1? Mestilah pi bahagi pi. So, semua equation ni, semua sebutan dalam equation ni, awak kena bahagi dengan pi sekarang. So, awak akan dapat 2X per pi tambah pi bagi pi 1 yang tinggal ialah sin 2X sama dengan pi bahagi pi dapat 1. Okay. So kita ubahkan lagi supaya nampak persamaan yang mudah. So dia akan jadi sin 2X sama dengan 1 tolak 2X per pi. So, daripada persamaan asal, kita ada Y sama dengan sin 2X tambah 1. So, sin 2X ni adalah satu sebutan. Jadi, kita boleh bawa 1 ni ke sebelah kiri. Sebenarnya, Y tolak 1 sama dengan sin 2X. Jadi kita dah ada dekat bawah ni sin 2X, maksudnya kita kena gantikan sin 2X ni dalam sebutan Y, dia jadi Y tolak 1 sama dengan 1 tolak 2X per pi. Dan kita jadikan Y perkara rumus, 1 tolak 1 bawa ke belakang, dia jadi 1 tambah 1 iaitu 2 tolak 2X per pi. Okey, ni baru separuh jalan untuk menyelesaikan soalan B. Maksudnya kita dah dapatkan persamaan bagi persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan 2 tolak 2X per pi. Okey, daripada sini kita akan gantikan persamaan ni. Okey, kita nak bina garis lurus tersebut. So, bila kita nak bina garis lurus, selalunya kita akan cari nilai Y apabila X tu kosong. Okey. Okay. Sebagai contohnya, cikgu akan cari nilai. Okay, macam mana nak cari nilai ni? Menggunakan persamaan ini, kita akan gantikan apabila X sama dengan kosong. Bila X sama dengan kosong, okay. So, Y akan dapat apa? Y sama dengan 2 tolak 2 darab dengan kosong bahagi pi. So, Y kita akan dapat 2 darab kosong, kosong, kosong bagi pi, tak boleh kan? So, yang tinggal ialah 2. So, maksudnya dekat sini, persilangan yang pertama ialah berada pada 02. Kat mana 02? Sini 0, sini 2. Jadi, okey, ni titik yang pertama.
Titik pertama kat sini. Okey. So kita buat lagi satu titik. Kita ambil 2 pi. Cikgu ambil color jap. Sekarang kita ambil 2 pi. Sebab garis lurus, kita hanya memerlukan 2 titik x, 2 nilai x untuk mencari 2 nilai y. So bila ada 2 titik kita dapat hasilkan, kita buat garis lurus. So kita ambil yang kedua, kita ambil 2 pi. Apabila x sama dengan 2 pi. X sama dengan 2 pi. So bila x 2 pi, y sama dengan 2 tolak 2 dalam kurungan diganti dengan 2 pi, x tu digantikan dengan 2 pi bahagi pi. Okey, 2 pi bahagi pi, pi ni habis, 2 darab 2, 4, 2 tolak 4, so y dapat negatif 2. So pada gambar rajah awak ni tak sampai, cikgu tak buat sampai 2, cikgu buat negatif 1. Okey, so kita anggarkan dia punya jarak yang lebih kurang sama, negatif 2. Jadi di manakah titik kedua penyelesaian ni? Titik 2 penyelesaian ni berada pada 2 pi 1 negatif 2. Okey, kat sini. Ni titik yang kedua. Jadi kita akan bina garis lurus yang menyambungkan 2 titik tersebut. Okey, boleh? Dapatkan 2 titik, buat sambungan garis lurus titik tersebut. Okay, kita sambung buat garis lurus. Okey, so sekarang kita tengok kat manakah persilangan tu berlaku. Maksud persilangan, garis lurus dan juga lengkung yang awak lukis tadi, di manakah dia bersilang, dia cross. Okey, ni dia cross. Yang pertama, dia cross kat sini. Yang kedua, dia cross kat sini. Yang ketiga, dia cross kat sini. Ada 3 tempat dia cross. So, maksudnya, bila 3 tempat dia cross, dia bersilang. So, jawapan bagi soalan ini, bilangan penyelesaian ni ditulis sebagai simbol dia N. Bilangan kan N. Sama dengan 3. Inilah bilangan penyelesaian. So, inilah kita menjawab soalan dia. Bilangan penyelesaian ni mesti cari kat mana tempat dia bersilang. So, kat sini kita ada 1. Dia bersilang. 2, garis lurus dan lengkung bersilang. Ini 3. Okey, cikgu harap awak faham penerangan yang cikgu berikan. So, dengan ni cikgu sediakan latihan untuk awak cuba buat. Tapi kalau kata ada masalah, insya-Allah lah hari Rabu ni kita jumpa sekolah dan anak mula. So, cikgu harap kita boleh dah buat perbincangan dengan lebih baik lagi lah. So, cikgu nak awak lebih fokus pada pembelajaran sebab kita tak boleh buat kelas tambahan. Kita tak tahu bila kita boleh buat kelas tambahan kat sekolah sebab setakat ni memang tidak dibenarkan sama sekali buat kelas tambahan. Jadi manfaatkan apa yang ada dekat dengan awak untuk pembelajaran kita. Kita gunakan online walaupun kita dah start masuk sekolah, perbincangan online masih lagi cikgu akan teruskan macam biasa supaya awak ada satu persediaan yang kukuh lah. Sebab masalah dia cikgu memang terbayang lah sebabnya awak akan cuti hujung tahun macam biasa. Kemudian masa bulan 1, bulan 2 awak tak masuk sekolah pun, awak duduk rumah. So memang awak kena bergantung dengan diri sendiri sebab cikgu dah mula fokus pada pelajar tingkatan 4 yang naik tingkatan 5 tahun depan. Dan kemudian awak akan jawab periksa. So tak tahulah ketika itu masih boleh ke untuk buat kelas tambahan di sekolah. Setakat ni arahannya tidak dibenarkan. Jadi kita sesamalah doa supaya urusan semua ni dipermudahkan dan awak mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Okey. Sekian, terima kasih pada cikgu. Cikgu harap awak dapat buat latihan yang cikgu berikan seterusnya.